Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta iza jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sehinggalah sampai saat kematian di kalangan manusia itu. Apabila mati saja anak Adam ini, mula dibaringkan jenazahnya di dalam kubur. Tiba-tiba kebanyakan mulut masing-masing menyebut, Qala Rabbi irji'un. Tuhanku, berilah peluang untuk aku kembali hidup di atas dunia. Kalaulah aku diberi peluang untuk hidup balik di atas dunia, la'alli a'malu salihan fima tarakt. Aku ingin lakukan balik amalan salih yang aku tertinggal waktu mana aku hidup dahulu. Jawablah malaikat pada orang dah mati ni, kalla, jangan sekali-kali kamu harap kamu akan kembali hidup. Innaha kalimatun huwa qailuha. Hanya mulut-mulut kamu saja mengulang kata untuk kembali hidup. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sedangkan di belakang kamu sekarang, kamu mula melalui saat barzakh, sampailah kamu dibangkitkan balik pada hari kebangkitan nanti. Surah Al-Mu'minun ayat yang ke-99 dan ayat yang ke-100. Terima kasih pada pengurusi, Tok Imam yang berhormat, pimpinan-pimpinan, para alim ulama, anak-anak, muslimin dan muslimat sekalian. Pertamanya, marilah sama-sama kita mengaturkan rasa syukur yang tak terhingga kita kepada Allah. Di atas nikmat kita menjadi tetamu kepada Allah di malam yang baik ini. Syukurnya Allah memilih kita untuk datang duduk seketika di antara maghrib dan juga isyak ini. Di saat mana orang lain Allah tak pilih. Tapi Allah pilih kita untuk datang sekejap. Bagi kita menambahkan lagi bekalan perjalanan hidup kita yang akan datang nanti. Sebab semua kita tahu bahawa siapa yang nak hidup cemerlang di dunia ini, dia perlu belajar dan dia perlu kadang-kadang terpaksa berkorban, jauh pergi belajar untuk mendapatkan segulung ijazah, untuk didapatkan kerja yang baik. Orang yang nak hidup lebih berjaya di akhirat nanti, dia kena duduk belajar juga. Dia kena duduk dan bersungguh-sungguh sedikit, menambahkan bekalan ilmu untuk dibawa menghadap di hadapan Allah nanti. Sebab semua kita tahu bahawa perjalanan hidup kita ini tak berakhir dengan dunia saja. Allah tak jadikan dunia ni tempat perjalanan akhir. Tetapi depan kita ni ada lagi 3 alam yang perlu kita lalui. 3 alam yang perlu kita lalui ni, yang semua kita kena faham dan kita perlu bersiap untuk ke alam
tiga alam yang di hadapan kita ini. Tiga alam ini dipanggil alam yang ketiga yang kita akan sampai sekejap lagi. Dipanggil alam barzah. Sekarang kita baru hidup di alam kedua baru. Alam kedua dipanggil alam fana, alam yang hancur. Yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut, kullu man 'alaiha fan. Semua yang hidup ini akan hancur. Wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Yang kekal ialah Allah yang mempunyai ketinggian dan kemuliaan. Sebelum daripada ni, kita yakin kita pernah hidup di alam yang pertama. Alam pertama dipanggil alam kandungan ibu ataupun alam rahim. Saya yakin tak ada seorang pun yang dia sebut, saya tak keluar daripada perut ibu, Ustaz. Habis kamu keluar daripada mana? Saya keluar daripada buluh betung, Ustaz. Saya keluar daripada buah tembikai. Ini cerita dongeng yang pernah kita dengar. Tapi semua kita pernah hidup di alam pertama. Dipanggil alam kandungan ibu. Kemudian lepas pada ni, lepas pada Allah jadikan alam yang kedua ni, kita akan hidup di alam yang ketiga. Yang disebut dengan alam barzah. Berakhirkah perjalanan hidup kita di alam yang ketiga nanti? Tak. Ada lagi alam yang keempat yang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan pada kita. Alam keempat dipanggil alam mahsyar, alam yang dibangkitkan balik. Semua di kalangan kita akan bangun balik. Waktu mana kita bangun, kita akan sibuk tanya orang, man ba'athana mim marqadina. Siapa yang membangkitkan kita daripada tempat tidur kita? Elok-elok semalam kita di alam barzah. Kemudian hari ini kita bangun balik. Lalu kita dengar satu jawapan. Hadza ma wa'adar rahman. Inilah yang telah dijanjikan oleh Allah yang bersifat ar-Rahman. Wa sadaqal mursalun. Dan benarlah apa yang diajar oleh Rasul-Rasul dahulu. Berakhirkah kita hidup di alam mahsyar? Tak lagi. Bila kita bangkit di padang mahsyar, kita akan dikepung oleh malaikat. Mereka akan kepung manusia dan juga jin. Bila bangun-bangun di padang mahsyar, lepas pada kita dalam alam barzah, kita bangun di alam mahsyar. Bila bangun saja, malaikat mula kepung kita. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sebut seramai lebih kurang 11 saf para malaikat akan turun. Mula kepung manusia bila bangkit di padang mahsyar. Cerita ringkasnya, bila kita mula dikepung saja, malaikat mula cabar. Ya ma'syarul jinni wal ins. In istata'tum an tanfuzu min aqtaris samawati wal ard. Fanfuzu. La tanfuzuna illa bisultan. Wahai jin dan juga manusia. Ya ma'syarul jinni wal ins. Wahai puak-puak jin dan juga manusia. In istata'tum an tanfuzu min aqtaris samawati wal ard. Siapa yang dia mampu untuk dia nak lari, menembusi langit dan juga bumi ini, cuba dia lari sekarang. Lari daripada kepungan malaikat ini. Fanfuzu. La tanfuzuna illa bisultan. Tak ada seorang pun yang boleh dilepaskan daripada kepungan itu, kecuali yang dilepaskan oleh malaikat Allah. Berakhirkah kita hidup di alam mahsyar? Tak. Kita akan bergerak lagi. Jalan masing-masing menuju pengadilan Allah. Untuk hidup di alam yang kelima. Alam kelima dipanggil alam sa'idun aw saqiyun. Alam bahagia ataupun alam celaka. Alam syurga ataupun alam neraka. Bila sampai cerita tentang syurga neraka, lalu Allah ajar terus supaya kita ingat. Allah bila dia sebut saja tentang syurga, Allah sebut terus khalidina fiha abada. Kekal kamu dalam syurga sampai bila-bila. Bila cerita tentang neraka, sama juga Allah Subhanahu Wa Taala sebut khalidina fiha abada. Kekal kamu dalam neraka sampai bila-bila. Na'udzubillah min dzalik. Ada lagi ke alam lepas pada sebut? Tak ada dah. Tak ada dah alam lepas pada alam itu. Maka kekallah dalam syurga dan kekallah dalam neraka, na'udzubillah min dzalik, sampai bila-bila. Sampai bila? Serah pada Allah Subhanahu Wa Taala lah.
yang menentukan perkara demikian. Tetapi dalam hidup kita ni, kita diajar supaya jangan fikir untuk ringkas cara hidup kita. Setiap hari, jangan kita hanya fikir macam mana kita nak makan, macam mana kita nak tidur, macam mana kita nak berjalan, macam mana kita nak berpakaian. Sekadar itu je pemikiran kita, jangan. Orang Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diajar supaya kita ni berfikir jauh dalam hidup kita. Fikir macam mana malam pertama kita dalam kubur. Macam mana kita nak bangkit di padang mahsyar nanti. Macam mana kita bila bangun di padang mahsyar nanti nak suruh nama kita dipanggil oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam mana kita nak melalui titian sirat. Kena sentiasa dalam pemikiran setiap di kalangan orang mukmin. Supaya apa dia? Supaya kita ni nampak tujuan sebenar jalan hidup kita ini bukan untuk hidup bermewah-mewahan di dunia. Tapi bila kita nak bermewah-mewahan, bila kita nak rasa kegembiraan yang amat sangat dalam hidup, sampai di akhirat. Bila sampai di akhirat, maka kita akan mulakan kesenangan, mulakan kemewahan, mulakan kegembiraan yang sebenar dalam hidup kita. Akhirat itu bila? Kita akan tanya balik. Bila akhirat itu akan bermula? Bila kematian berlaku. Bila kita mati, bukannya nak tunggu jauh, tidak. Tapi akhirat ni, bila akan berlaku pada diri kita? Bila kita mati. Allah, bila dia nak suruh kita ingat terhadap mati, Allah jadikan kita tidur. Allah ingatkan kita. Tiap kali mana Allah nak suruh kita ingat pada akhirat, sehari Allah jadikan malam untuk kita tidur. Kenapa Allah jadikan kita tidur dengan tujuan nak suruh ingat pada akhirat? Bila kita tidur, maka kita akan teringat bahawa tidur ni adik-beradik pada kematian. Bila kita tidur, Allah mula ajar, inilah satu suasana yang kamu akan lalui bila kamu meninggal dunia nanti. Yang disebut dengan berada di alam barzah. Allah, dia nak suruh kita sentiasa ingat, kamu akan ada alam barzah dalam hidup kamu. Allah jadikan yang disebut dengan tidur tiap-tiap malam. Sekejap lagi, kita nak tidur ni, Allah ingatkan tiap-tiap hari, Allah nak suruh kita ingat, kamu akan melalui suasana barzah. Suasana yang kamu akan rasa macam sekejap je bagi orang mukmin. Suasana yang kamu akan lalui dalam kehidupan kamu masa yang akan datang nanti. Satu, bila kita nak tidur, kita akan baca Bismikallahumma ahya wa amut. Doa yang kita diajar supaya baca. Bila kita nak tidur, kita baca dengan nama kamu, ya Allah. Saya hidup dan saya mati, ya Allah. Bila kita bangun daripada tidur, sama juga Allah ajar melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nak suruh pada diri kita ni baca doa. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kita diajar supaya sebut doa ini. Doa bangun daripada tidur. Segala puji bagi Allah. Bila saya bangun saja daripada tidur ni, ahyana, hidup balik saya. Ba'dama amatana. Setelah mana saya dimatikan semalam. Sepatutnya kita sebut setelah mana saya tidur semalam. Tapi Rasulullah diajar nak suruh ingat terhadap peristiwa yang akan datang nanti. Disebut semalam bukannya tidur, tapi semalam mati dah. Ba'dama amatana. Setelah mana dimatikan saya. Hujung tu diajar lagi wa ilaihin nusyur, dan kepada kamulah ya Allah aku akan dikembalikan. Para hadirin sekalian, kenapa yang kita diajar supaya kita kena ingat sangat dalam hidup kita ini tentang peristiwa-peristiwa yang akan datang. Kena sentiasa dibayangi dalam hidup kita ni suasana akan datang nanti. Jawabnya, kalau sekiranya kita ni hidup dalam keadaan yang tidak diingatkan pada masa yang akan datang nanti, kita akan leka sepanjang kita hidup atas dunia. Ramai di kalangan kita kena penyakit yang disebut dengan lalai sepanjang hidup di atas dunia. Kita setiap kali mana tengok orang lain mati, kita tak terasa yang kita ni akan mati. Padahal kematian yang berlaku tersebut, lepas pada orang tu mati, orang ni mati, lepas dia ni, seorang lepas pada ni, kita pula akan mati. Berhentikah dengan mati? Berakhirkah hidup ni dengan mati? Tak.
Nampak dia jasad mati. Tapi lepas pada sebut, dia akan mula hidup di alam yang ketiga, yang besar, yang disebut dengan alam yang dinamakan dengan alam barzah. Mula hidup balik di alam barzah. Cuma kita ni jarang didedahkan. Bila berlakunya alam barzah tersebut, jarang kita dengar cerita-cerita tentang mengenai suasana di alam barzah. Jarang kita nak bagi tahu pada keluarga kita. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa pesan dalam hidup kita. Rasulullah kata, aksiru hazimul ladzat. Perbanyakkan kamu menyebut satu perkara yang boleh menghancurkan kelazatan. Rasulullah pesan banyak kali. Bila sahabat-sahabat tengah ketawa berdekah-dekah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dekat sahabat-sahabat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tegur terus. Lau alimtum ma alimni. Rasulullah sebut, kalau kamu tahu apa yang aku tahu, la bakaitum katsiran wa la dhahaqqun qalila. Rasulullah sebut, nescaya kamu akan menangis lebih banyak daripada kamu ketawa yang banyak. Tapi oleh kerana kamu tak sentiasa didedahkan, kamu tak diberitahu tentang macam mana perjalanan yang akan datang nanti. Yang kita fikir, setiap kali mana kita hantar jenazah, kita letak je jenazah, kemudian kita tinggalkan jenazah, lepas pada itu kita balik. Orang tanya, dah selesai ke? Dah, selamat. Dah diselesaikan, dikebumikan. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hantar jenazah, selesai, letak je jenazah dalam kubur, pernah sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berucap, ayuhan nas, manusia semua, kata Rasulullah, ka'anna al-mauta fiha ala ghairina qad kutiba wa ka'anna al-haqqa fiha ala ghairina qad wajaba wa ka'anna alladhi nushayyi'u min al-amwat safrun amma qalilan ilayna la turja'un. Ni ucapan Rasulullah. Kalau kita nak sebut talqin pun talqin Rasulullah lah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, ayuhan nas, manusia semua, kata Rasulullah, ka'anna al-mauta fiha ala ghairina qad kutiba. Aku tengok kamu semua ni, hidup ni macam kematian tu tak tertulis pada diri kamu. Wa ka'anna al-haqqa fiha ala ghairina qad wajaba. Kamu ingat ke dalam hidup kamu ni Allah tak ada keputusan untuk kematian pada diri kamu. Wa ka'anna alladhi nusayyi'u minal amwat safrun amma qalilan ilayna la turja'un. Rasulullah kata, kamu ni kalau hantar jenazah, tiap-tiap kali mana kamu hantar jenazah tu, macam kamu hantar orang musafir je, kata Rasulullah. Dan sikit-sikit lagi, mereka akan kembali balik. Nubawi'uhum ajdasuhum wa na'kulu mirasihim. Rasulullah sebut, kamu letak jenazah dia dalam kubur. Lepas pada itu, kamu balik, kamu makan segala peninggalan yang mereka tinggalkan itu. Ka'anna mukhalladuna ba'dahum. Rasulullah kata, macam seolah-olah kamu ni kekal lepas pada kematian mereka. Wa nasina kulla wa'idhah. Kamu lupa segala peringatan Allah. Wa aminna kulla ja'iha. Rasulullah sebut, kamu ni rasa macam tenang je hidup kamu. Tak ada rasa terhadap satu kemarahan Allah bila kamu akan mula berhadapan dengan alam barzah nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut panjang dalam hadis tersebut. Saya tak cadang nak baca hadis ni panjang, tapi saya nak sebutnya, kita ni bila kita jarang didedahkan tentang satu alam yang besar yang di hadapan kita ini, menyebabkan kita rasa selesa. Sehingga kan kita tak rasa nak buat persiapan. Apa bekalan yang mesti aku siapkan untuk aku nak hadapi suasana yang besar di hadapan yang disebut dengan alam barzah itu. Malam ni insya-Allah saya nak cuba dedahkan sikit. Sikit je, bukannya banyak pun yang boleh saya nak dedahkan. Tentang mengenai bagaimana alam yang menyukarkan dan alam yang menyedihkan dan alam yang penuh dengan ulat-ulat yang Rasulullah sebut, alam yang menyeksakan bagi sesiapa yang tak bersiap. Bagi siapa-siapa yang dia tak ada persiapan untuk menghadapi alam ini, dia akan mulakan satu kehidupan yang Rasulullah sebut, siapa-siapa yang diturunkan dalam kubur dia, dia mula selamat saja dalam kubur dia, selamatlah di alam yang ketiga, alam yang keempat dan alam yang kelima. Siapa-siapa yang dia mula turun di alam barzah sekejap lagi, tiba-tiba dia tak selamat,
dia tak akan selamat. Waktu mana depan nanti, dia payah nak selamat sampai ke alam yang kelima, yang disebut dengan alam syurga Allah Subhanahu Wa Taala ni. Maknanya apa dia? Alam yang sekejap lagi kita akan sampai ni, alam yang paling penting dalam hidup. Alam yang kita sedang corak sekarang ini. Kita perlu siapkan diri kita. Tak boleh kita ni nak kita rasa tak apa. Orang sebut pada kita, dah bersiap ke belum? Saya tak apa, saya mati nanti ada budak-budak tahfiz yang tolong baca Quran. Dia tak boleh sebut, kalau saya mati nanti, kalau saya masuk dalam kubur nanti ada orang sembahyang jenazah saya. Dia tak boleh sebut, nanti kalau saya meninggal dunia nanti, ada orang hantar jenazah saya ke kubur. Kemudian orang akan kebumikan jenazah saya begitu saja. Tak boleh berhenti begitu. Hidup sebagai seorang mukmin kena fikir macam mana kita bila malam tamu kita di dalam kubur. Pernah tak ayah-ayah, ibu-ibu mula membayangkan bila orang dah mula letak jenazah kita dalam kubur, waktu mana orang letak jenazah kita dalam kubur, orang tutup je liang lahat kita, nampak hujung kaki kita, berdiri dua orang malaikat muka dan nakir, warna hitam kebiru-biruan. Kemudian orang dah mula tinggalkan kubur kita. Kita dah mula di sesi soal jawab. Pertanyaan malaikat muka dan nakir. Mula-mula sekali kita berada di alam yang disebut dengan alam barzakh. Kita mula membayangkan jawapan yang lancar daripada mulut kita. Menjawab. Yang Rasulullah SAW sebut, pertanyaan yang jelas. Rasulullah SAW cerita, mereka akan tanya, Ma rabbuka, wa ma nabiyuka, wa ma dinuka, wa ma qiblatuka. Ditanya-tanya soalan ini. Dan di waktu tersebut, mulut kita ni mula boleh jawab. Tanyaan tersebut jawab dengan lancar. Bila kita jawab je, di waktu itu, tiba-tiba kubur kita menjadi lapang. Terbuka satu-satu. Rasulullah SAW sebut, luas kubur kita ni paling tidak seluas lebih kurang 270 hasta. 270 hasta, 70 lebih kurang 270 kaki. Diluaskan kubur kita ni, di saat mana berubah kubur kita menjadi warna hijau yang cantik. Kemudian bau wangi yang indah. Bauan rumput-rumput mula tumbuh. Kemudian bau semerbak wangian raihan daripada syurga Allah Subhanahu Wa Taala mula datang pada kubur kita, dan mula roh kita dilonjak naik ke atas, dan kita kedengaran roh-roh yang lain datang untuk mula ziarah yang disebut dengan roh-roh kita ini sendiri. Waktu mana malam tamu kita berada di alam barzakh. Ini bagi orang mukmin. Tapi cuba kita bayangkan, pernah tak kita bayangkan bila ditanya oleh malaikat, Ma rabbuka, start daripada pertanyaan malaikat, Ma rabbuka, tiba-tiba bunyi gerham masing-masing. Bunyi kak, tak lepas nak menjawab. Mula tak boleh nak jawab. Tak boleh nak jawab. Diulang dan diulang. Pertanyaan ni diulang dan diulang oleh malaikat. Tanya 3 kali saja. Dalam hadis Rasulullah sebut, tanya kali yang pertama, lekat. Di gerham dia. Pertanyaan kali yang kedua, bunyi kak nak lepas. Tak boleh. Mulut dia nak sebut. Sahabat Rasulullah SAW tanya Rasulullah, Ya Rasulullah, waktu tu roh kita bagaimana ya Rasulullah? Rasulullah sebut, roh ni masuk di bahagian kepala masing-masing. Ada yang masuk sampai ke bahagian dada masing-masing. Ada yang masuk sampai ke bahagian perut masing-masing. Ditanya oleh malaikat. Tiba-tiba na'udzubillah min dzalik, keluar ular hitam daripada hujung kaki kita. Ular sebesar tengkuk unta. Rasulullah sebut demikian. Dalam keadaan dengusan, api yang keluar daripada mulutnya mula membelit kaki kita. Pernah kita bayang tak macam mana kita nak jawab pertanyaan malaikat itu? Kemudian kita nak lepas soalan-soalan pertanyaan itu. Kemudian kita nak lepas daripada ular yang mula membelit kaki kita, mematahkan tulang-tulang kita tersebut. Pernah bayang tak dalam hidup kita, ayah-ayah, ibu-ibu, dah seminggu dah kita dalam kubur. Tak selesai lagi pertanyaan malaikat muka dan nakir. Masih lagi ditanya dan ditanya. Dah sebulan, dah setahun, masih lagi tak selesai pertanyaan ini. Tiba-tiba mulut masing-masing meraung. Mulut sebut, Qala rabbirji'un. Malaikat, saya nak kembali hidup. Nak hidup balik di atas dunia. Na'udzubillah min dzalik.
Tuan-tuan jangan ulang kalimah ni dalam kubur sekejap lagi. Jangan ada pun orang kulim ni, malam ni, tiba-tiba mulut masing-masing sebut, qala rabbirji'un. Malaikat, saya nak hidup balik. Saya nak hidup balik. Sebut pada malaikat. Malaikat ulang tanya. Kenapa? Kalau saya boleh hidup balik, la'alli a'malu salihan fi ma tarak. Saya nak buat balik amalan soleh yang saya tertinggal waktu mana saya hidup dahulu. Malaikat jawab pada dia. Malaikat tengking dia. Kalla, jangan harap kamu boleh hidup balik. Innaha kalimatun huwa qailuha. Mulut kamu je ulang. Kata nak hidup, nak hidup. Wa min waraihim barzakhun ila yaum yub'asun. Sedangkan kamu sedang melalui saat barzakh. Sampai kamu dibangkitkan balik. Pernah tak kita bayang macam mana saat kita bangun di padang mahsyar. Mencari-cari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nama orang lain dipanggil oleh Rasulullah. Nama kita tak dipanggil oleh Rasulullah. Bayangkan saat tersebut. Macam mana kita nak buat agar nama kita dipanggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ada tak kita bayangkan satu suasana waktu mana kita gerak sampai di titian sirat? Macam mana kita nak lepas titian sirat? Sampailah kita boleh lepas ke dalam syurga Allah, bersimpuh di sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mencium jari jemari Rasulullah, mengucuk dahi Rasulullah. Boleh letak kepala kita di atas ribaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin sekalian, ini satu perjalanan yang kita akan lalui. Tapi alim ulama cerita, alam yang disebut dengan alam barzakh yang kita akan sampai sekejap lagi, bila akan berlaku saat yang disebut dengan barzakh ini? Ulama-ulama menjawab, waktu mana hijab mata kita mula diselak oleh para malaikat Allah. Ingat betul-betul ya. Kalau ditanya, bila barzakh ni akan berlaku? Sekejap je lagi. Bila? Bila hijab mata kita mula diselak. Bila hijab mata kita diselak saja, mula kita melalui perjalanan barzakh. Mula kita hidup di alam yang ketiga yang disebut dengan alam barzakh. Sekarang hijab mata tak dibuka lagi oleh malaikat Allah. Kita nampak yang zahir dah. Nampak yang zahir saja. Kita tak nampak lagi malaikat Allah. Bila start daripada mula selak saja, hijab mata kita ni mula nampak malaikat berdoyong-doyong turun. Mula datang berdiri di hadapan muka kita. Mula dia sebut, wahai anak Adam, aku cari setitik air untuk kamu telan, sudah tidak ada. Aku cari selangkah untuk kamu melangkah, sudah tidak ada. Aku cari sepatah kataan yang keluar daripada mulut kamu, sudah tidak ada. Wahai roh, sila keluar daripada jasad ini. Sebut dia, wahai roh, sila keluar daripada jasad ini. Tuan-tuan, jangan ada seorang pun yang sebut kalimah ini. Kalimah yang kebanyakan mulut-mulut orang kita sebut. Mulut-mulut di kalangan orang yang saya akan sebut, golongan yang akan sebut dalam kubur kejap lagi. Orang yang apa dia? Dia sebut kalimah ni orang Islam ni. Dia bukan orang kafir. Tapi orang Islam. Tapi dia tak bersiap untuk nak menghadap depan Allah. Dia sebut pada malaikat, laula akhartani ila ajalin qarib. Malaikat, kalaulah ditangguh kematian saya sekejap. Boleh tak malaikat? Bagi tahu pada Allah sekejap je malaikat. Saya jangan bagi mati lagi malaikat. Kenapa? Fa as-saddaqa. Saya nak bagi segala benda yang saya ada sekarang ni. Harta-harta yang saya cari sekarang ni, semua saya nak bersedekah di jalan Allah. Wa akum minas salihin. Sekarang juga saya nak menjadi hamba Allah yang saleh. Malaikat jawab, wala yuakhirallahu nafsan iza jaa ajaluha. Allah tak tangguh dah nyawa-nyawa seseorang bila sampai ajal di kalangan mereka. Wallahu khabiran bima ta'malun. Allah tahu fi'il perangai apa yang kamu akan ulang jika ditangguh kematian dalam hidup kamu. Inilah masa yang pertama untuk sesiapa yang nak masuki alam yang disebut dengan alam barzakh. Bila sebut saja begitu, malaikat mula datang terus. Malaikat mula masuk dalam tubuh badan seseorang. Semua di kalangan kita ni, sambil masuk, malaikat akan umum terus. Waja'at sakratul mauti bil haq. Zalika ma kunta minhu tahid. Telah datang saat sakaratul maut yang penuh dengan kebenaran. Inilah masa yang sering kali kamu lari-larikan diri sepanjang kamu hidup di atas dunia dahulu. Dipanggil masa sakarat. Siapa-siapa yang kena masa sakarat, Rasulullah kata, inna sakaratun azim. Rasulullah sebut,
siapa yang kena masa sakarat, masa tersebut masa yang menggemparkan dalam hidup kami. Mengejutkan diri kami. Kena je sakarat, maknanya dia tak boleh nak sebut lagi saya nak hidup balik atas dunia. Kena sakarat, malaikat mula masuk. Saya tak bercadang nak cerita yang ni. Kerana saya nak, yang besar saya nak cerita tentang alam barzah. Bila masuk saja, malaikat dalam tubuh badan mula tarik daripada hujung kaki. Tarik di hujung kaki, masing-masing untuk naik. Bila tarik saja, sakit seluruh tubuh badan. Tak ada tempat yang tak rasa sakit. Di telinga kita rasa sakit. Di bulu mata kita rasa sakit. Di rambut kita rasa sakit. Sakit, Imam Ghazali sebut, sampai mulut tak boleh nak sebut sakit. Sakit, sampai peringkat hanya boleh mendengar dengusan. Sakit. Bila tanya Rasulullah, bagaimana sakit sakarat ya Rasulullah? Rasulullah sebut, bagaikan tengkuk kamu dicincang dengan 300 libasan mata pedang. Tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, macam mana sakit sakarat ya Rasulullah? Rasulullah sebut, bagaikan badan kamu dicampak ke pohon yang berduri, melekat di pohon yang berduri, direntak turun ke bawah. Tanya Rasulullah, bagaimana sakitnya ya Rasulullah? Bagaikan ada satu lengan yang besar merodok dalam mulut kamu, kemudian lengan tersebut penuh dengan duri-duri yang tajam, dirodok sampai di perut kamu, direntak naik sampai ke atas. Tanya Rasulullah, bagaimana sakit saat itu ya Rasulullah? Rasulullah sebut, tanya ibu-ibu yang melahirkan zuriat. Waktu mana dia melahirkan zuriat, meneran nak keluar zuriat, sakit Allah saja yang tahu. Sampai berpeluh dahi dia, sampai menggeletar tu badan dia. Rasulullah kata, itu baru satu juzuk daripada 99 juzuk kesakitan kematian. Sakit Allah saja yang tahu. Sampai Imam Ghazali sebut, sakit sampai hitam mata menjadi putih. Sakit sampai peringkat hanya dengar dengusan. Imam Ghazali sebut, sakit, cuba bayangkan Rasulullah sakit waktu mana kena sakarat, sampai peringkat tangan Rasulullah yang sedang dalam keadaan qiyam tu terbuka. Tangan Rasulullah. Kemudian tergerak-gerak tangan Rasulullah. Cari sesuatu. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, dia sebut, aku tengok tangan Rasulullah bergerak cari sesuatu, aku ambil bekas air. Aku letak tangan dekat bekas air itu dekat dengan tapak tangan Rasulullah. Rasulullah celup tangan Rasulullah dalam bekas tersebut. Rasulullah angkat tangan Rasulullah. Rasulullah sapu muka Rasulullah. Rasulullah sebut, la ilaha illa anta. Allahumma a'inni ala sakaratil maut. Tidak ada Tuhan melainkan kamu ya Allah. Ya Allah, bantulah aku di saat mana aku melalui sakaratul maut ini ya Allah. Doa Rasulullah. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha sebut, bila aku tengok Rasulullah kena sakarat, aku tak bayangkan aku lebih ringan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sakit yang amat sangat. Tuan-tuan baca dalam kitab Al-Budurus Safirah fi Ahwalul Akhirah yang dikarang oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti, ataupun baca dalam kitab At-Tazkirah yang dikarang oleh Imam Qurtubi rahimahullah. Baca dalam kitab Ihya Ulumuddin yang dikarang oleh Imam Ghazali, dan ramai lagi para alim ulama yang lain susun kitab ini. Nak ajar, nak bagi tahu sakit saat itu. Kamu akan jadi ringan bila kamu ada kekuatan tersendiri. Kekuatan doa, kekuatan bacaan Quran, kekuatan yang lain. Bila tarik saja roh daripada hujung kaki sampai ke lutut. Tarik daripada lutut sampai ke pusat. Bila sampai ke pusat, tiba-tiba kebanyakan roh ini akan dilepaskan oleh malaikat. Malaikat lepas. Sampai di pusat tu lepas saja, tiba-tiba roh ni turun balik. Turun balik ke bawah. Sambil turun tu, syaitan sibuk. Syaitan sedang sibuk untuk memperdayakan manusia. Ingat betul-betul ayah-ayah, ibu-ibu. Syaitan ganggu semenjak daripada hujung kaki sampai ke perut itu. Sampai di pusat tu syaitan sebut, aku dah kata tak mati lagi. Kamu tak mati lagi. Kamu rasakan sekarang, roh kamu sedang turun sekarang. Dia turun roh ni. Bila sedang turun roh tersebut, tiba-tiba datang kumpulan yang 3 malaikat yang pegang di bawah kemaluan masing-masing, direntak naik sampai ke halkum. Zup, naik sampai ke halkum terus. Bila sampai di halkum, kali yang kedua akan terlafaz daripada mulut manusia. Tuan-tuan orang kawasan ni jangan sebut kalimah ni.
Mulut dia kata apa dia? Bila sampai di halqum, kebanyakan mulut-mulut sebut, qala inni tubtul an. Sekarang saya taubat ya Allah. Sekarang saya taubat ya Allah. Malaikat jawab terus, walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna as-sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtul an. Tidak dianggap taubat orang yang roh dia sampai di halqum. Tidak diterima taubat dia. Bila roh dia sampai di halqum, tiba-tiba mulut dia sebut, qala inni tubtul an. Sekarang saya taubat ya Allah. Bunyi pak sekali. Pak, benda yang besar tu terlepas. Roh daripada mata masing-masing. Terkeluar daripada mata ni, lalu masuk dalam bekas. Sama ada bekas yang warna hitam ataupun bekas yang warna putih. Masuk dalam bekas tersebut. Naik saja. Kedengaran di arasy Allah sebut. Tentukan dia dalam neraka sijin. Na'udzubillah min dzalik. Bila sebut neraka sijin, roh turun terus ke bawah. Roh mukmin bila naik saja, mudah-mudahan semua yang hadir malam ni insya-Allah. Bila roh kita ni naik saja, kedengaran di arasy Allah sebut, tentukan dia dalam syurga Illiyin. Bila sebut syurga Illiyin, turun terus roh. Berdiri di hujung kepala masing-masing. Mula kita hidup di alam yang ketiga, yang disebut dengan alam barzah. Kita nampak siapa yang datang nak mandikan jenazah kita. Kita rasa saat mana hembutan baju kita dibuka. Kita bercakap dengan orang mandi jenazah kita. Kita sebut ada pemandi jenazah. Perlahan-perlahan. Sakit mati tadi belum habis lagi. Bila orang usung jenazah kita, kita boleh bilang berapa orang yang nak semayang jenazah kita. Bila orang angkat jenazah kita, orang kapan jenazah kita, kita nampak siapa yang kapankan jenazah kita. Kita dengar suara orang bercakap di sekeliling kita. Hidup ke tak hidup di waktu tersebut? Hidup yang disebut dengan alam barzah. Mula hidup, kita nampak semua. Orang usung jenazah kita, dengar semua. Barang-barang kita dalam rumah kita ni, sebut, selamat tinggal bos. Hari ni saya bukan milik kamu lagi. Berakhir perjalanan hidup di atas dunia. Jalan, orang usung jenazah kita, sampai ke kubur, orang letak je jenazah kita atas kubur tersebut. Nampak di hujung kaki kita, dua orang malaikat muka dan nakir, warna hitam kebiru-biruan. Orang angkat je jenazah kita, turun je dalam liang lahat. Sambil turun dalam liang lahat tu, rasa terus pengalaman yang pertama. Sekali. Sekali tersebut, yang disebut dengan himpitan kubur. Himpitan kubur bukannya azab kubur, himpitan kubur. Rasulullah sebut, tak ada seorang pun di kalangan umat aku yang terlepas daripada himpitan kubur. Kalau ada di kalangan umat aku yang boleh terlepas daripada himpitan kubur, Rasulullah sebut nescaya Sa'ad bin Mu'az lah orang yang pertama yang boleh terlepas daripada himpitan kubur. Sa'ad bin Mu'az pun tak lepas. Sa'ad bin Mu'az depan Rasulullah. Bila jenazah dia diturunkan di hadapan Rasulullah, Rasulullah sebut Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bila sahabat-sahabat tanya kenapa Rasulullah Sa'ad bin Mu'az kena himpitan kubur, Rasulullah kata, aku tengok jenazah Sa'ad bin Mu'az berubah daripada tubuh badan yang teguh itu, yang besar tersebut, tubuh badan Sa'ad bin Mu'az, bila kena sekali, sekali teruk, menjadi halus selai rambut, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kena himpitan kubur. Himpitan kubur bukan azab kubur. Azab kubur kejap lagi. Tapi nak sebutnya himpitan kubur. Bila tanya kenapa Sa'ad bin Mu'az kena himpitan kubur Rasulullah, Rasulullah kata tak bersih air kencingnya. Air kencingnya tak bersih. Rasulullah sebut dalam satu riwayat yang lain, kalau ada di kalangan umat aku yang boleh terlepas daripada himpitan kubur, nescaya Fatimah binti Asad, orang yang pertama yang boleh terlepas daripada himpitan kubur. Bila tanya kenapa, di antara perempuan yang paling banyak mulut dia bersyukur kepada Allah. Mulut dia tak berhenti sebut Alhamdulillah, Alhamdulillah. Tapi kena juga himpitan kubur. Fatimah binti Asad, isteri kepada Abu Talib. Walaupun suaminya tak beriman pada Allah, tapi dia beriman pada apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah boleh terlepas himpitan kubur. Himpitan kubur. Belum jenazah tu turun lagi ke bawah. Belum sampai ke bawah. Sambil turun tu kena himpitan kubur. Kalau ada orang boleh terlepas lagi,
nescaya anak-anak perempuan Rasulullah boleh terlepas daripada himpitan kubur. Rasulullah sebut, aku tengok anak perempuan aku kena himpitan kubur. Seorang ayah, bila dia kebumikan jenazah Zainab dan juga Ruqayyah. Rasulullah SAW kebumikan jenazah dua orang anak perempuan Rasulullah. Zainab dan juga Ruqayyah. Daripada tangan Rasulullah SAW sendiri. Tak je jenazah Zainab tersebut, berubah wajah Rasulullah. Rasulullah bingkah bangun. Rasulullah ambil tanah. Rasulullah genggam tanah. Rasulullah baca, minha khalaqnakum. Daripada tanah kamu diciptakan oleh Allah. Rasulullah letak di bawah pipi Zainab dan juga Ruqayyah. Dalam peristiwa yang berbeza. Dua-dua Rasulullah lakukan demikian. Rasulullah bangun lagi. Rasulullah pegang lagi. Genggam lagi tanah. Rasulullah baca, wa fiha nu'idukum. Daripada tanah juga kamu akan dikembalikan kepada Allah. Kemudian Rasulullah letak tengah-tengah di antara tangan anak perempuan Rasulullah. Rasulullah ambil lagi tanah, Rasulullah kepal lagi tanah. Rasulullah kepal lagi tanah, Rasulullah SAW sebut, wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Daripada tanah ini juga kamu akan dibangkitkan kembali oleh Allah. Rasulullah letak di hujung kaki. Rasulullah naik saja. Sahabat-sahabat tanya, kenapa Rasulullah? Dua-dua peristiwa. Dua-dua kami lihat wajah kamu berubah ya Rasulullah. Rasulullah SAW sebut, aku diperlihatkan oleh Allah, anak perempuan aku kena himpitan kubur. Rasulullah sebut. Himpitan kubur, bukan azab kubur. Himpitan kubur ni ada banyak sebab. Tuan-tuan datang ke majlis ilmu. Tuan-tuan dengar majlis ilmu. Benda-benda yang kecil je. Benda-benda yang kecil. Tapi kerana tersebut, himpitan kubur kena. Dan tak ada seorang pun boleh terlepas. Termasuk saya. Termasuk di kalangan keluarga kita. Siapa saja kena ad-darat. Disebut ad-darat, maksudnya himpitan kubur. Yang berlaku waktu mana jenazah diturunkan. Letak je jenazah. Hadap je muka ke kiblat. Bau terus tanah depan muka. Dengar suara. Bawah telinga masing-masing. Setiap di kalangan kita dengar suara. Suara daripada tanah ni sebut, selamat datang, wahai hamba Allah. Sekejap lagi kamu akan lihat bagaimana aku akan lakukan pada kamu. Mula hidup di alam yang ketiga yang disebut dengan alam barzah. Orang tutup jalian lahat kita, kedengaran tanah-tanah yang turun. Tanah-tanah yang turun tersebut bunyi. Tung 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 sampai parah lutut je. Rasulullah sebut sampai parah lutut je. Melekat hujung kaki kita warna hitam kebiru-biruan tadi mula datang berdiri di hadapan muka kita. Mula halau salat kita, mula halau zakat kita, mula halau haji kita. Tuan-tuan jangan sebut juga kalimah ni. Kalau tuan-tuan sebut kalimah yang ketiga ni dalam kubur sekejap lagi, tuan menandakan tuan-tuan tak bersedia. Tak bersedia menghadap depan Allah. Mulut dia sebut, kebanyakan mulut-mulut sebut, qala rabbirji'un. Malaikat bagi tahulah pada Allah, saya nak kembali hidup di atas dunia. Qala rabbirji'un. Kenapa nak hidup balik? La'alli a'malu salihan fi ma tarak. Kalau saya boleh hidup balik, saya nak buat balik amalan salih yang saya tertinggal waktu mana saya hidup dahulu. Lalu mereka jawab, kalla, jangan harap kamu boleh hidup balik. Innaha kalimatun huwa qailuha. Mulut je sebut kata nak hidup. Wa min waraihim barzakhun ila yaum yub'asun. Sedangkan di belakang kamu mula melalui saat barzakh sampailah kamu dibangkitkan nanti. Jemaah sekalian, saya nak fokuskan kumpulan yang mulut dia nak hidup balik. Sebab bila masuk dalam kubur sekejap lagi ada 3 kelompok je. Kita ni akan terjadi 3 je golongan. Sama ada golongan yang pertama, mudah-mudahan insya-Allah kita masuk dalam kubur je, bila mereka tanya ma rabbuka wa ma nabiyuka wa ma dinuka wa ma qiblatuka, dia pun jawab selesai je. Ada orang tanya 5 soalan, ada orang tanya 1 soalan, ada yang tanya 7 soalan, ada yang tanya sampai 70 hari, ada yang tanya sampai berbelas-belas tahun dalam hidup dia. Tanya, kubur dia jadi lapang, terbuka terus. Kemudian malaikat pegang jenazah dia, malaikat heret jenazah dia. Jenazah kita ni malaikat heret, malaikat sandar di dinding kubur, melurut kain kafan turun.
Pelurut kain kafan ni turun. Malaikat tanya, wahai hamba Allah, nak hidup balik tak? Nak hidup balik tak? Allah suruh tanya kamu, nak hidup balik tak? Dia jawab terus, tak nak malaikat. Tak nak. Lalu malaikat tunjuk. Hari pertama matahari tenggelam. Hari pertama matahari tenggelam tu, malaikat tunjuk. Tengok tu, matahari sedang tenggelam di atas muka bumi. Bingkah bangun dia. Malaikat, aku tak solat asar lagi malaikat. Teringat yang hidup dia ni sentiasa jaga solat. Sampai dalam kubur tu, bila malaikat tanya pada dia, nak hidup balik? Tak nak malaikat. Tapi bila sebut, tengok matahari sedang tenggelam, dia teringat terus, aku tak solat asar lagi malaikat disebut. Lalu malaikat jawab, la salata laka wa la siyama laka. Tak ada dah solat untuk kamu. Tak ada dah puasa untuk kamu. Tak ada dah haji untuk kamu. Walakin numukal arusah. Tidurlah bagaikan malam pengantin baru untuk diri kamu. Bertanya pada dia, kenapa kamu tak nak hidup balik? Malaikat tanya pada dia, pada hamba Allah. Mudah-mudahan malaikat tanya kita insyaAllah. Kenapa kamu tak nak hidup balik? Lalu dia jawab, sakit, sakarat, terbau-bau sampai dalam lubang kubur. Tak ada seorang pun, Rasulullah sebut, tak ada seorang pun orang mukmin sebut dia nak hidup balik, kecuali orang mati syahid. Orang mati syahid memang sebut dia nak hidup balik. Dia tanya pada dia, kenapa nak hidup balik? Dia jawab, kalau saya hidup balik, saya nak berjuang di jalan Allah. Saya nak mati lagi. Kerana waktu mana kena sakarat, saya tak terasa langsung. Saat mana peluru menembusi jasad saya, sewaktu mana kepala saya dipancung, sewaktu mana saya ditombak dan dibunuh, tak terasa langsung sakitnya. Bagaikan kena gigitan kerengga saja yang dirasakan demikian. Orang mati syahid. Manakala orang yang lain, semua orang mukmin yang lain, bila tanya, nak hidup balik? Tak nak. Kenapa tak nak? Sakit, sakaratul maut, terbau-bau sampai dalam lubang kubur. Dia tanya lagi, kenapa kamu tak nak hidup balik? Kami dah nampak tempat kami dalam syurga Allah. Kami dah nampak tempat kami dalam syurga Allah. Bila sebut saja begitu, mereka sebut saja tidurlah bagaikan malam pengantin baru. Lapang kubur dia berubah menjadi warna hijau yang cantik. Kemudian tumbuh rumput-rumput yang bauan raihan daripada syurga Allah. Ditanya malaikat, malaikat, ni kubur saya sedang berubah menjadi warna hijau yang cantik, ini datang daripada mana malaikat? Dia jawab, malaikat jawab, ini datang daripada tahajud yang kamu bangun sewaktu mana kamu hidup di atas dunia dahulu. Tahajud malam-malam ayah-ayah, ibu-ibu, yang kita sedang menghiasi kubur kita. Waktu mana kamu hidup di atas dunia dahulu. Bertanya, ni datang daripada mana? Tanya. Tiba-tiba nampak macam kunang-kunang begitu. Kelik-kelik yang cantik begitu sedang menderu datang. Bunyi macam lebah. Dalam kitab cerita, saat mana mula datang dekat dia tanya malaikat. Malaikat, itu apa tu malaikat? Yang sedang datang tu malaikat. Malaikat jawab, itulah roh-roh mereka yang mukmin yang telah meninggal dunia sebelum daripada kamu, datang untuk mula menziarahi kamu. Datang semakin dekat. Kedengaran roh-roh tersebut yang semakin dekat tersebut, masing-masing sibuk bagi tahu, bercakap sama-sama mereka, biarkan dia. Dia baru saja meninggal dunia, tentu dia penat dalam perjalanan untuk dia menghadap depan Allah. Lalu orang mukmin ni yang baru meninggal dunia ni, disebut dalam kitabnya, dia akan jawab terus, tak, saya tak penat. Mari tengok ni. Ni kain kafan yang dipakai, yang saya pakai ni. Kamu tahu tak siapa yang pakaikan untuk saya tadi? Semua jenazah akan berbangga terhadap kain kafan yang dipakaikan oleh siapa yang pakai dan bagaimana cara yang dipakai. Orang mukmin, dia sebut, anak saya yang soleh yang pakaikan untuk saya. Waktu mana saya diusung untuk dibawa ke kuburan tadi, anak saya yang soleh jadi imam. Anak saya yang soleh yang usung saya, yang bawa saya. Dia sebut demikian. Kemudian sampailah dalam kubur. Tengok kain kafan yang saya pakaikan ini. Lalu masing-masing mula bertanya, bagaimana hal keadaan keluarga masing-masing? Tanya termasuk kehidupan keluargaan masing-masing. Dan dijawab, kemudian roh tersebut melonjak naik ke atas. Mula melonjak naik ke atas. Ini kumpulan yang pertama. Yang saya tak cadang nak cerita panjang, kerana dalam kitab dia cerita tentang roh-roh ini
berada pada 99 tempat yang telah ditentukan oleh Allah. Berbeza-beza amalan yang dilakukan oleh pada setiap di kalangan kita waktu mana kita hidup di atas dunia ini. Ada satu kumpulan lagi. Bila masuk saja dalam kubur, junam terus dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ni disebut di kalangan orang-orang kafir. Orang kafir bila dia mati hilang nikmat dunia. Tak ada dah nikmat yang dirasai. Allah balas segala kebaikan dia waktu mana dekat dengan sakarat. Katakanlah ada orang kafir yang dia pernah membuat kebaikan di atas dunia. Allah akan balas segala kebaikan dia sebelum kematian dia. Sebelum kematian dia Allah akan balas. Bila dia mati masuk dalam kubur, dia tak boleh lagi dakwa kepada Allah terhadap kebaikan yang pernah dilakukan di atas dunia dahulu. Yang ni cara yang dilakukan oleh Allah. Bila dia masuk saja dalam kubur, junam terus 7 tala bumi yang dia akan rasakan azab start daripada dia mula mati sampailah dia dihumban ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ada kumpulan yang 3 yang jarang disebut. Yang malam ni saya nak sebut kumpulan yang 3 ni. Yang mulut masing-masing sebut qala rabbirji'un. Malaikat, bagilah peluang untuk saya kembali hidup di atas dunia. Kumpulan ketiga ni siapa? Dia orang Islam. Tapi dia mati dalam keadaan munafik. Na'udzubillah min dzalik. Ataupun dia mati dalam keadaan dia sedang buat zalim pada dirinya sendiri. Ataupun dia tak bersedia untuk menghadap depan Allah. Dia orang Islam. Sehingga kan mulut dia sebut, kalau saya boleh hidup balik, saya nak buat balik amalan soleh. Amalan soleh yang saya tertinggal waktu mana saya hidup dahulu. Sampai malaikat tengking dia. Jangan harap kamu boleh hidup balik. Jangan harap kamu hidup balik. Na'udzubillah min dzalik. Tuan-tuan jangan sebut kalimah ni dalam kubur sekejap lagi. Jangan ada yang meraung dalam kubur sekejap lagi. Meraung sebut pada malaikat, qala rabbirji'un. Malaikat, tolonglah saya nak hidup balik. Kenapa mereka mati demikian? Allah cerita. Dalam Al-Quran beberapa jenis orang yang mati. Dalam surah An-Nisa ayat yang ke-97. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim. Orang-orang yang dimatikan oleh malaikat Allah di saat mana dia sedang buat zalim pada dirinya sendiri. Ni kumpulan yang pertama. Mati dalam keadaan buat zalim. Zalimi anfusihim. Dia sedang buat zalim pada dirinya sendiri. Macam mana orang buat zalim pada diri sendiri? Kita kata ada ke ustaz orang yang buat zalim pada diri sendiri? Siapa di kalangan kita orang buat zalim pada diri sendiri? Siapa buat zalim pada diri sendiri? Orang yang dia tahu ada alim ulama di sekitar dia, dia tak belajar dengan alim ulama tersebut. Dia mati, dia buat zalim pada diri dia sendiri. Orang yang dia dengar azan, dia tak dengar, tak datang sembahyang berjemaah. Dia mati di saat mana dia tak datang sembahyang berjemaah. Dia masuk dalam kubur, dia buat zalim pada dirinya sendiri. Orang yang buat khianat pada diri sendiri. Mati dalam keadaan, dalam poket dia ada nombor ekor. Mati dalam keadaan dia sedang menghina para alim ulama. Di tulisan-tulisan komen-komen dia dalam Facebook penuh dengan cacian dan makian para alim ulama. Dia mati saat tersebut. Bila dia mati masuk dalam kubur, mereka tanya pada dia, qalu fima kuntum. Kenapa kamu mati macam ni? Mati dalam keadaan tak boleh baca Quran. Saya sentiasa sebut ni, jangan ada orang Islam di kawasan ni yang tak boleh baca Quran. Mati di saat mana tak boleh baca Quran. Zalim pada diri sendiri. Bila masuk dalam kubur, mereka tanya dia, qalu fima kuntum. Kenapa kamu mati dalam keadaan kamu tak boleh baca Quran? Kenapa kamu tak boleh baca Quran? Dia jawab, qalu kunna mustad'afina fil ard. Dia jawab, mereka, saya orang lemah di atas dunia dahulu. Mereka tanya balik pada dia, lemah macam mana lemah? Mereka tanya balik pada dia, qalu alam takun ardullahi wasi'ah. Tidakkah Allah telah jadikan bumi ini luas? Fatuhajiru fiha. Mengapa kamu tak berubah sepanjang kamu hidup di atas dunia dahulu? Mengapa kamu tak berubah dan hidup mati dalam keadaan tak boleh baca Quran? Saya biasa sebut ni, mati dalam keadaan buat maksiat pada Allah. Mati dalam keadaan yang dia meninggalkan salat. Mati dalam keadaan dia membuka aurat. Dia sedang buat dosa
dalam hidup dia. Dia mati, malaikat tanya terus. Qalu fima kuntum? Kenapa kamu mati macam ni? Dia jawab, qalu kunna mustad'afina fil ard. Malaikat, kami orang lemah atas dunia. Qalu alam takun ardullahi wasi'ah. Tidakkah Allah telah jadikan bumi ini luas untuk kamu? Fatuhajiru fiha. Mengapa kamu tak berhijrah waktu mana kamu hidup di atas dunia dahulu? Mengapa kamu tak berubah? Allah dah bagi dah peluang untuk berubah dalam hidup. Allah dah buat banyak kali dah peringatan. Allah bagi peringatan. Yang terakhir yang Allah bagi besar pada kita, Allah jadikan COVID. COVID itu di antara peringatan besar yang Allah jadi. Tak pernah kita semayang berjarak. Tiba-tiba dalam masa kita kena COVID, semayang berjarak. Tak pernah kita kena pakai face mask. Tapi dalam musim COVID, kita kena pakai face mask. Allah nak ajar apa? Kamu buat dosa. Kamu buat maksiat dalam hidup kamu. Allah tegur je. Ramai mana yang mati? Di bumi Malaysia ni yang mati 30,000 lebih. Ada satu kemuncak, satu saat mayat tu bergelimpangan. Di hospital Kelang tu, mayat sampai tak cukup. Nak diletak dalam, sampai kena bawa kontena. Kontena untuk nak kebumikan jenazah tu sendiri. Nak sebutnya gambaran ramainya orang mati. Tapi tak pernah nak mengambil pengajaran. Mengapa ramai di kalangan kita? Waktu mana masuk dalam kubur, malaikat tanya pada dia, kenapa kamu tak berubah dengan apa yang berlaku dalam hidup kamu? Fatuhajiru fiha. Diam, tak boleh jawab. Faulaika ma'wahum jahannam. Lalu di waktu tersebut, malaikat sebut, Allah telah sediakan neraka jahannam untuk kamu. Faulaika ma'wahum jahannam. Wasa'at masira. Dan neraka jahannam ini seburuk-buruk tempat yang Allah sediakan pada kamu. Ini kumpulan yang pertama. Ada kumpulan yang kedua. Kumpulan yang berani lawan syariat Allah. Yang tak semayang. Yang tak tutup aurat. Orang Islam. Dia bukan orang kafir, orang Islam. Tak bayar zakat. Lawan alim ulama. Nasihat-nasihat tak peduli. Quran pun tak nak baca. Tak nak dengar kuliah-kuliah. Malah halang orang buat kuliah. Ada di kalangan manusia yang dinamikan. Bila dia mati, Allah cerita dalam surah yang disebut dalam surah Al-An'am ayat yang ke-44. Falamma nasu ma dzukiru bih. Ketika mana kamu mula melupakan segala peringatan Allah. Fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Allah buka segala pintu maksiat yang kamu nak buat. Ingat ya, siapa-siapa yang dia tak semayang tapi rezeki dia banyak. Siapa-siapa yang lawan para alim ulama tapi hidup dia sehat, segar-bugar dalam hidup dia. Jawatan dia lagi naik. Dia sebenarnya bukan diberi nikmat. Dia sedang diistidrajkan oleh Allah. Jangan ingat senang. Jangan ingat selesa dalam hidup ini. Fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Allah sedang bagi. Allah sedang bagi pada kamu. Yang kamu nak tu, fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Kami buka segala pintu yang kamu ingin dalam hidup kamu tu. Segala nikmat-nikmat yang kamu ingin rasa, kami bagi semua. Heran kita, dia tak semayang, tapi rezeki banyak. Dia tak puasa, tapi sihat. Dia tak tutup aurat, tapi jodoh ada. Kahwin cerai, ada je dalam hidup ni. Kita yang puas mandi bunga, tak jumpa-jumpa bunga. Yang dia pula berjumpa je memanjang, ada je jodoh dalam hidup. Rezeki pula banyak. Allah sedang buat apa? Allah sedang istidrajkan dia. Ingat ya, siapa-siapa yang kena istidraj ini. Dia lawan para alim ulama. Dia tak dengar kata nasihat orang saleh. Dia langgar je dalam hidup dia. Allah sedang istidrajkan dia. Fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Sampai bila? Hatta idza farihu bima utu. Sehingga dia rasa gembira sungguh dengan segala nikmat-nikmat yang dia dapat sebut. Akhaznahum baghtatan. Lalu Allah rentak nyawa dia dalam keadaan mengejut. Fa izahum mublisun. Dia masuk dalam kubur dalam keadaan tercengang-cengang menghadap di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masuk dalam kubur tu dalam keadaan yang tergamam dia. Allah, mati aku. Mati aku. Mula-mula dia meraung. Malaikat, tolonglah bagi tahu kepada Allah, aku nak hidup balik. Aku nak hidup balik. Atas dunia ni beralasan. Atas dunia ni banyak alasan yang dia bagi.
Macam-macam gaya alasan. Tak boleh, tak sesuai. Kita nak ikut syariat, tak boleh lagi. Sekarang masyarakat majmuk. Kita ni begini. Masuk dalam kubur tersebut. Mula-mula dia sebut, saya nak hidup balik. Saya nak hidup balik. Mula ulang, dia nak hidup balik. Padahal, sepanjang dia hidup atas dunia, dia dabik dada. Tengok orang semayang ajak pada aku tak ada apa-apa. Tengok orang baca doa untuk aku tak kena apa-apa. Tengok orang buat macam-macam gaya. Tu bukan tok lebay. Tu bukan ustaz-ustaz. Tu bukan, ni tu penunggang-penunggang agama dia sebut. Mulut sedap. Dia boleh kata semacam, tunggu kamu. Tunggu saat kamu mati. Waktu mana kamu mati, kamu boleh tengok macam mana Allah lakukan pada dia. Ni cara Allah jadikan demikian. Ni kumpulan yang kedua. Yang ketiga, yang sedang meraung dalam kubur nak hidup balik. Allah cerita dalam surah Al-Kahfi. Ayat 103. Allah cerita, Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mal. Sebut wahai Muhammad, ada di kalangan umat kamu, bila dia mati masuk dalam kubur, akhsarina a'mala, kosong amalan dia menghadap depan Allah. Masuk je, letak je jenazah dalam kubur, tengok kanan, tengok kiri, datang belakang depan. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Sebut wahai Muhammad, ada umat kamu, bila dia masuk dalam kubur, kosong amalan dia menghadap depan Allah. Dia tak semayang ke? Dia semayang, tapi semayang dia tak diterima di sisi Allah. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Puncanya, dia biarkan sepanjang dia hidup sesat, sepanjang dia hidup di atas dunia. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Dia sangka dia sedang buat amalan terbaik dalam hidup dia. Tapi ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ih fahabitat a'maluhum fala nuqima lahum yaumal qiyamati wazna. Waktu mana dia sampai di akhirat Allah, tengok tak ada langsung amalan dia untuk ditimbang di sisi Allah, dan dia masuk dalam kubur, Allah tak ambil kira langsung semayang dia, puasa dia, zakat dia dan sebagainya. Allahu Akbar. Tuan-tuan jangan main-main tuan-tuan. Yang ni kebanyakan orang kita kena. Punca apa? Jadi demikian. Punca tak jaga 3 perkara. Alim ulama sebut 3 perkara yang dia tak jaga, yang jadi kosong amalan. Yang pertama, tak jaga hati dia untuk mengukuh dengan Islam. Patutnya hidup kita ni, semakin kita tua, semakin hati kita kuat yakin dengan Islam. Semakin hidup kita, semakin bertambah umur kita, semakin hati kita ni bersih dengan Islam. Jangan percaya dengan nasionalis. Dia menipu kita ya tuan-tuan. Jangan percaya dengan komunis. Dia menipu kita ya. Jangan percaya dengan liberalis. Jangan terlibat dengan pahaman sekularis. Jangan termasuk dalam izm-izm yang sedang dibawa oleh barat ini, masuk dan merasuk dalam tubuh orang Islam sekarang. Yang kita kena yakin hidup kita ni hanya dengan Islam. Yakin. Allah pesan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan biarkan diri kamu mati kecuali saat mana kamu mati itu kamu betul-betul Islam. Ni ada orang kita dia boleh sebut. Dia boleh sebut dalam hidup dia, saya dalam bab ekonomi saya boleh terima Islam. Dalam bab nikah kahwin saya boleh terima Islam. Tapi dalam bab politik saya tak boleh terima politik Islam. Ini bahaya. Kepahaman yang bahaya dalam hidup. Dalam hidup kita ni, semua kehidupan kita ni dengan Islam. Politik, hiburan, sosial, segala apa benda dalam hidup kita, jangan tinggal Islam. Jangan tinggal Islam. Siapa yang meletakkan pengasingan dalam hidup dia, keyakinan dia, saya percaya Islam ni hanya dalam bab semayang saja. Saya terima Islam dalam bab puasa, zakat dan nikah kahwin saja. Selain daripada itu, saya tak boleh terima Islam. Dia telah memecahkan yang disebutkan dengan keyakinan hidup dia terhadap agama Allah. Yang orang ni, bila dekat nak meninggal dunia, syaitan akan ganggu dia. Syaitan akan sebut, jangan mati dalam Islam. Mati bersama dengan Abah. Abah dia menyamar menjadi arwah ayah dia. Dia sebut, jangan mati dalam Islam. Mati bersama dengan Abah. Abah mati dalam Yahudi. Abah mati dalam Yahudi. Bila dia cuba mengucap juga,
syaitan datang menyamar sebelah kiri dia. Rasulullah cerita, goyang buah dada dia. Ibu dia menyamar menjadi arwah ibu dia. Goyang buah dada dia. Anakku, dada ini pernah menyusukan kamu. Waktu mana kamu kecil-kecil dahulu. Jangan mati dalam Islam. Mati bersama dengan Umi. Mati bersama dengan Mama. Mama mati dalam Kristian. Kalau kamu nak selamat, kamu mati dalam Kristian. Saya yakin syaitan kulim ni tuan-tuan. Syaitan Kedah ni senang hati. Dia tak akan sebut mati dalam Yahudi. Orang Kedah tak peduli Yahudi. Orang kita tak peduli pun terhadap Kristian. Kita tak kenal pun. Tapi tunggu sekejap lagi. Dia akan sebut apa dia? Anakku, matilah kamu dalam Islam liberal. Dia sebut. Matilah kamu dalam Islam nasionalis. Matilah kamu dalam Islam sekularis. Kita dengar Islam juga ni. Mati je lah. Dia sebut. Padahal Allah dah sebut. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan biarkan diri kamu mati. Kecuali saat mana kamu mati, kamu betul-betul Islam. Maknanya, sepanjang kita hidup di atas dunia ni, jangan ada di kalangan kita teragak-agak dengan Islam. Jangan kita rasa, Ustaz, saya ni bolehlah terima Islam dalam bab semayang je. Tapi dalam bab lain takkan nak ikut Islam juga. Jangan demikian. Orang kita tak yakin dengan Islam. Yang ni menyebabkan kosong amalan dia. Kosong amalan menghadap depan Allah. Yang kedua alim ulama sebut, kerana dia tak jaga ibadah dia dengan Allah. Ibadah apa yang kita tak jaga? Yang menyebabkan kosong amalan kita. Padahal kita dah sayang. Padahal kita dah puasa. Tiba-tiba kita tak jaga ibadah kita. Ibadah apa yang kita tak jaga? Yang pertama, tak jaganya akidah. Yang kedua, tak jaganya ibadah. Ibadah apa tak jaga? Ibadah yang paling besar tak jaga ialah ibadah solat. Solat. Betul terang je kita. Kita ni semakin lama solat, semakin khusyuk kah? Ataupun semakin lama solat, semakin kendur dan kendur solat kita. Kita ni semakin lama solat, semakin dekat dengan Allah kah? Ataupun semakin lama solat, semakin jauh kita dengan Allah. Ramai mana orang kita tak rasa nikmat. Sejak daripada muda dia solat. Sejak daripada umur 18 tahun, 15 tahun, dia jaga solat. Cuba bilang dengan jari dia. Berapa kali solat dia rasa nikmat sungguh dengan solat dia. Khusyuk sungguh dengan solat yang kita solat ini. Jaga sungguh solat kita. Dalam hidup kita, berapa kali kita menitik air mata. Waktu mana kita qiyam. Waktu mana kita sujud. Berapa kali basah tempat sujud kita. Berapa kali dalam hidup kita. Ni amalan. Jaga solat. Ayah-ayah, ibu-ibu, saya nak pesan sikit lagi. Kalau ayah-ayah dah ibu-ibu, dah umur 60 tahun ke atas, jaga solat tahajud malam. Solat tahajud, jangan tinggal. Walaupun 1 rakaat pada malam-malam hari yang kita lalui. Dalam bulan Ramadan, kita boleh jaga solat tarawih. Kenapa dalam bulan-bulan lain, kita tak boleh jaga solat tahajud malam? Solat tarawih itu satu latihan untuk kita jaga yang disebut dengan solat malam. Allah dia nak suruh kita jaga solat malam dalam bulan Ramadan. Allah jadikan solat tarawih. Rajin orang kita tarawih sampai berkelahi. Nak buat 8 ke 20. 8 ke 20. Sampai di kalangan kita. Tapi bila habis saja bulan Ramadan, kenapa kita tak jaga solat tarawih yang kita jaga dalam bulan Ramadan? Kita perlu teruskan dalam bulan-bulan yang lain yang namakan dengan salat malam di kalangan kita. Ayah-ayah, ibu-ibu, jangan tinggal malam-malam kalian dengan solat. Bangun solat. Bangun. Kerana bangun solat ni di antara amalan-amalan para anbiya, amalan-amalan para nabi yang mempersiapkan diri dia untuk menghadap di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jaga demikian. Amalan apa lagi dalam ibadah? Di kalangan kita suka menumpukkan harta. Menumpukkan harta, membanyakkan harta. Kumpul harta untuk apa-apa dalam hidup. Kumpul harta untuk apa? Kumpul harta untuk apa? Dia jawab, saya kumpulkan harta untuk simpanan bekalan hari tua, Ustaz. Siapa yang ajar? KL beli SP, Ustaz. KL SP ajar simpanan untuk bekalan hari tua. Islam tak suruh kita simpan harta untuk bekalan hari tua. Tapi Islam disuruh simpan harta untuk bekalan ke syurga.
Macam mana kita nak dapatkan syurga dengan harta kita? Ni simpan. Harta dia. Dia cari harta pandai. Tapi sampai hujung nyawa, dia tinggal harta atas dunia, dia mati masuk dalam kubur seorang-seorang. Harta dia kena jawab terhadap apa yang dikumpulkan tadi. Dia cerdik sikit dalam hidup kita. Kumpul harta ni sampai hujung nyawa. Sekarang hujung nyawa dah dalam hidup kita ni. Hantar ke akhirat. Macam mana nak hantar ke akhirat? Sedekah. Gunakan untuk perjuangan Islam. Harta benda. Jangan disimpan. Saya tengok masjid memerlukan lagi sumbangan ini. Sumbangan wakaf ditulis. Sebanyak lebih kurang 280,000 saja yang ada ni. Masjid perlu lagi. Harta kita lah berebut. Orang kawasan ni berebut. Ambil duit saya. Ambil. Waktu mana kita bagi harta kita ni, bukan kita bagi pada masjid. Kita bagi pada diri kita juga. Bila kita sampai di akhirat, kita jumpa balik harta benda kita ni. Ni kaedah dalam hidup kita. Orang mukmin. Jangan kita rumah kita di dunia dah ada dah. Rumah di akhirat tak ada. Cerdik ke tak cerdik dalam hidup? Cari harta kita ni biar ada. Kereta kita ada di akhirat. Rumah kita ada di akhirat. Makanan malam tamu kita dalam kubur kita kena siap dah sekarang. Macam mana? Kita bajakkan orang berbuka puasa. Kita buat jamuan makan. Kita bagi makan pada fakir miskin. Bagi pada makan anak-anak tahfiz ini. Semua ni satu ganjaran yang besar yang Allah sediakan untuk diri kita. Bila kita masuk dalam kubur nanti, ular-ular hitam tadi akan hilang daripada kubur kita. Dan akan bercahaya kubur kita dengan harta benda yang telah kita gunakan di jalan Allah SWT. Orang kita ni simpan. Dah pencen, balik kampung buat rumah besar. Siap je rumah besar, beli kereta besar. Untuk apa lagi dalam hidup dia? Tak puas hati lagi, kahwin isteri besar pula dia. Nak suruh selesa ni, masuk rumah baru ni. Siap je, masuk seminggu rumah besar, meninggal dunia dia. Dah kereta baru dapat pada isteri baru. Isteri baru pula, habis je dah kahwin dengan suami baru. Suami baru pula, tam-tam bawa kereta baru ni. Round kawasan kubur kita. Kita dalam kubur tu tengok, macam-macam je kereta ni kita sebut. Dia round saja tak apa juga, dia horn tu sakit hati dia. Bila dia horn tu rasa nak jadi hantu maklimah balik ke rumah je. Membazir je dalam hidup. Jangan demikian dalam hidup kita. Harta jangan ditumpukkan di dunia. Harta mesti dihantar ke akhirat. Macam mana nak hantar ke akhirat? Wakaf. Macam mana nak hantar ke akhirat? Sedekah. Macam mana nak hantar ke akhirat? Hibah. Bagi pada anak-anak kita. Panggil anak-anak kita. Bagi tahu terus pada dia. Abah meninggal dunia. Ibu meninggal dunia. Jangan ada seorang pun anak-anak ni berkelahi. Jangan berebut harta pusaka. Tak adanya. Rumah ni jangan rebut. Rumah ni abah nak bawa ke akhirat. Mak kamu nak bawa ke akhirat. Macam mana cara? Mari berjumpa dengan AJK Masjid. Bagi tahu pada AJK Masjid. Saya meninggal dunia. Isteri saya meninggal dunia. Rumah tu saya wakafkan untuk masjid. Saya wakafkan untuk masjid. Masuk je dalam kubur. Berjumpa balik rumah kita tersebut. Tak percaya cuba try mati tak percaya. Nak tahu berjumpa tak berjumpa. Berjumpa balik rumah tersebut. Allah jadikan jauh lebih indah daripada apa yang ada atas dunia. Ni rumah kita direbut oleh anak-anak kita. Berkelahi adik-beradik di kalangan mereka tersebut. Yang kita dalam kubur sengsara dalam kubur. Selagi mana tak selesai harta pusaka yang ditinggalkan atas dunia, selagi itulah tak selesai orang dalam kubur. Tak selesai dalam kubur. Tuan-tuan nak seksa mak ayah tuan-tuan, tuan-tuan berkelahi berebut harta pusaka. Ataupun tuan-tuan tak payah berkelahi. Biarkan dia begitu saja. Selagi mana nama dia masih ada lagi di bil elektrik, nama dia ada lagi pada bil akaun air, masih lagi ada hutang dengan Selcom ke dengan apa saja yang terikat dengan dia, selagi itulah dia tak selesai dalam kubur. Jangan buat demikian pada orang yang mati. Jangan seksakan mereka. Pastikan kita memastikan harta kita ni supaya bila masuk dalam kubur kita banyak harta benda kita, pahala-pahala kita menghadap depan Allah. 2. Yang ketiga, di antara kesilapan yang besar lagi,
Orang yang tak mampu nak hias kubur dia menjadi cahaya yang indah. Kubur dia menjadi dalam keadaan raungan pada dia bila dia jaga perangai. Akhlak. Akhlak kena jaga tuan-tuan. Jangan putus silaturahim sesama kita. Jangan ada di kalangan kita yang mati di saat mana dia tak tegur siapa dengan orang lain. Siapa yang mati dalam keadaan dia tak tegur siapa di antara satu sama lain, la yadkhulul jannah. Rasulullah sebut tak masuk syurga. La yadkhulul jannah man qatimur rahim. Tak masuk syurga siapa yang mati di saat mana dia sedang memutuskan silaturahim. Tak masuk syurga. Nak sebutnya, dia putus dengan siapa? Orang lelaki, dia sedang memutuskan hubungan dia dengan mak dan ayah dia. Kenapa dia putus hubungan dia mak dengan ayah dia? Kerana dia sedang menjaga hati isteri dia dan anak-anak dia. Dia lupa terhadap tanggungjawab dia terhadap mak dan ayah dia. Orang perempuan, kalian sedang memutuskan silaturahim dengan siapa? Dengan suami kalian. Dengan suami kalian. Suami kalian terasa hati dengan kalian. Kebanyakan orang perempuan dilakukan demikian. Dosa yang sering kali dilakukan oleh orang perempuan terhadap suami dia, berkasar dengan suami dia. Sampai tersimpan perasaan, kata-kata yang mengguriskan hati dan perasaan suami dia. Suami dia simpan dia dalam hati. Sakit hati Allah saja yang tahu. Nyakit tu mula-mula kahwin kerana berkasar dengan suami. Angkat suara depan suami. Cakap kasar depan suami. Kata macam-macam gaya pada suami. Suami simpan dalam hati. Sakit hati suami. Dia simpan dalam hati. Terbawa-bawa sampai ke tua. Sampai tua. Kena penyakit pada suami. Suami kena penyakit apa? Penyakit takut bini. Dia panggil begitu. Takut pada isteri dia. Dalam tak sedar. Jaga yang disebut dengan hati isteri dia. Jaga anak-anak dia. Dia sakitkan hati mak dan ayah dia. Dia sakitkan hati mak mertua dan ayah mertua pula. Ni kebanyakan dosa orang lelaki. Termasuk saya. Nak sebutnya demikian. Terlampau kita ni nak jaga perasaan hati itu sebut. Nak jaga hati isteri. Sampai kita kena penyakit dalam hidup. Na'udzubillah min dzalik. Jaga-jaga. Kenapa terdiam semua macam pernah kena je. Nak sebutnya di kalangan kita. Ni di antara dosa. Mati. Di saat mana suami kalian terguris perasaan. Ibu-ibu, kalau ibu-ibu mati, di saat mana suami terasa hati dengan isteri, ingat boleh masuk syurga. Tak ada syurganya, meraung dalam kubur sekejap lagi. Tak berjumpa syurga. Fatimatus Zahra, waktu mana dia bercakap kasar sekali dengan Sayyidina Ali. Satu petang, tengah-tengah minum air, pada petang hari, dia bergurau dengan Sayyidina Ali. Cakap kasar dengan Sayyidina Ali. Terkeluar perkataan kasar. Menyebabkan Sayyidina Ali terdiam. Terdiam. Fatimatus Zahra cepat-cepat. Cepat-cepat minta maaf dengan Sayyidina Ali. Maafkan saya. Saya tak teras. Saya tak ternyangka terjadinya demikian. Minta maaf. Pusing jasad Sayyidina Ali. Minta maaf. Sebanyak 72 kali pusingan. Pusing minta maaf. Sayyidina Ali diam. Sampai Fatimatul Zahra, bila dia dalam keadaan diam tersebut, Fatimatul Zahra turun daripada rumah. Balik. Nangis. Balik ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah, bila tengok anak perempuan dia dah balik, Rasulullah ambil ridak. Rasulullah hampar ridak Rasulullah. Dan Fatimatul Zahra duduk atas ridak tersebut. Bila duduk atas ridak tu, Rasulullah hampar. Rasulullah tanya, kenapa dengan kamu, wahai Fatimah? Cerita pada saya. Cerita pada saya, ayah kamu, Rasulullah. Apa yang berlaku dalam hidup kamu? Fatimatul Zahra cerita. Dengar je begitu, Rasulullah tarik ridak yang telah duduk oleh anak perempuan dia. Rasulullah sebut, balik kamu, wahai Fatimah. Minta maaf dengan suami kamu. Wahai Fatimah, kalau sekiranya kamu meninggal dunia, saat mana suami kamu, Ali, sedang terasa hati dengan kamu, aku Muhammad Rasulullah tidak akan mensolatkan jenazah kamu, wahai Fatimah. Nak sebutnya besar suami dalam hidup seorang isteri. Besarnya nilai. Manakala ibu dan ayah bagi orang lelaki kena jaga. Jangan lepaskan
peluang kita nak jaga mak ayah kita. Ni mak ayah kita dah tua, kita lepas. Bagi pada orang lain. Tak berebut langsung nak jaga. Ni dosa yang sering kali dilakukan oleh orang lelaki. Sampai mak dan ayah terasa hati dengan anak-anak lelaki. Yang ni paling bahaya dalam hidup. Tak ada nilai dalam hidup kita menjadi seorang lelaki kalau sekiranya mak ayah kita berada pada orang lain. Tak berebut untuk kita nak jaga dalam kekeluargaan kita. Patutnya mak ayah kita ni pintu syurga dalam hidup kita. Kita berebut. Jangan guriskan hati mereka. Wala taqul lahuma uffin. Jangan sebut depan mak ayah kamu. Wala tanharhuma. Jangan tengking kata-kata mereka. Wa qul lahuma qawlan karima. Cakap dengan mak ayah ni lemah lembut dalam hidup kamu. Waktu mana kamu dah ada jawatan, waqfid lahuma janahaz zulli minar rahmah. Tutup sayap-sayap kamu depan mak ayah kamu. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Cakap dengan mak ayah ni, wahai Tuhanku, belah kasihanlah pada mak ayah saya sebagaimana dia belah kasihan pada saya waktu mana saya kecil dahulu, ya Allah. Ni dia akan jadi demikian dalam hidup kita. Jangan sampai mak ayah kita terasa hati dengan kita. Ini kena ingat. Di antara sebab inilah yang menyebabkan warna-warna menjadi pudar di alam barzakh kita menjadi kosong. Sehingga kan agar bila kita diberi kesempatan oleh Allah ini, kita betulkan balik. Waktu mana kita hidup sekarang ni, betulkan balik. Agar barzakh kita menjadi barzakh yang indah. Waktu mana kita menghadap depan Allah. Saya mohon maaf kerana panjang sikit masa ni. Saya tengok tuan-tuan dah betul tulang belakang 7 kali dah saya kira. Jadi mudah-mudahan dengan pertemuan kita malam ini, Allah jadikan sedikit cara kita berfikir lain sedikit. Balik malam ni termenung sikit, biar panjang sikit. Tanya ada keluarga kita. Tuan-tuan balik nanti, tanya isteri kita, suami kita. Saya ni kalau saya mati malam ni lah, agak-agak saya dalam syurga tak besok? Tanya je soalan ni. Biar kita sentiasa tanya di kalangan kita soalan ni. Jumpa je dengan kawan kita tanya, saya ni ahli syurga ke saya ni ahli neraka? Sentiasa bertanya soalan ni. Tanya soalan ini. Jangan kita sibuk tanya projek apa lagi yang kita nak dapat. Jangan sibuk tanya nak makan apa lagi. Cuba tanya di kalangan kita ni, saya ni kalau saya mati, saya ni ahli syurga ke saya ni ahli neraka? Yang ni yang perlu kita tanya. Biar mudah-mudahan kita termasuk di kalangan orang-orang yang malaikat sambut kita. Bila kita dekat nak meninggal dunia, dengar malaikat sebut, Allah takhafu, jangan takut. Wala tahzanu, jangan sedih. Jangan sedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Malaikat sebut, kabar gembira terhadap syurga yang telah Allah sediakan untuk diri kami. Waktu tu mercik atas dahi kita ni, peluh-peluh. Dan nampak air mata ni mengalir. Hidung ni kembang kempis. Rasulullah sebut, itu tanda dia di kalangan ahli syurga Allah SWT. Mudah-mudahan kita semualah insyaAllah. Terima kasih di atas kesempatan malam yang baik ini. Mudah-mudahan semua yang hadir malam ni di kalangan ahli syurga Allah SWT. Dan kita berjanji, kalau ada seorang je yang hadir malam ni di kalangan ahli neraka, kita berjanji untuk bagi tarik dan syafaatkan mereka untuk masuk dalam ke syurga Allah dengan kehadiran di kalangan kita ini sendiri insyaAllah. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan, sebelum kita baca doa ni, saya ada karang beberapa buah kitab. Termasuk ni kitab persiapan menjelang kematian. Bila dekat nak mati, nak buat amalan apa. Yang ni kitab ni ada satu doa yang besar yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu pada muka surat 47. Dalam kitab ni saya dapat daripada guru saya waktu mana saya belajar di Al-Azhar dahulu. Waktu tersebut guru saya dia ajar baca doa ni. Dia kata dia dapat daripada guru pada guru dia. Waktu mana dia mengajar tersebut dan dia baca doa ni. Kemudian bila dia baca doa ni dia habis saja dibaca doa tu, kami ikut. Kemudian dia kata, aku ijazahkan doa ini pada kalian semua. Lalu kami jawab, kami terimalah doa ini. Malam ni saya nak baca juga doa ni. Doa ni, tuan-tuan ikut ramai-ramai ya. Tuan-tuan ikut ramai-ramai. Lepas pada habis doa ni, saya sebut, saya ijazahkanlah doa ini pada semua jemaah yang hadir. Jemaah jawab, kami terimalah doa ini. Doa ni Rasulullah sebut pada Abu Hurairah. Abu Hurairah,
Kamu nak tak? Bila kamu dekat nak meninggal dunia, kamu tahu dah, ni kematian kamu. Kemudian kamu baca doa ni, kemudian kamu tidur, kemudian kamu meninggal dunia. Tempat kamu dalam syurga Allah, Allah haramkan jenazah kamu dalam api neraka Allah. Abu Hurairah sebut, apa dia ya Rasulullah? Rasulullah ajar doa ni. Doa yang ada ni. Jadi saya nak baca sekali, jemaah-jemaah. Ni oleh kerana kali pertama saya sampai di masjid ini, saya baca juga doa ni. Saya ijazahkan doa ini pada semua jemaah yang hadir pada malam ni. Boleh ya? Jemaah-jemaah jawab, kami terimalah doa ini. Ataupun sebut qabil tu, kami terimalah doa ini. Ikut ya, saya baca, jemaah-jemaah ikut. La ilaha illallah. Yuhyi wa yumit. Wa huwa hayyun. La yamut. Wa subhanallah. Rabbil ibad. Wal bilad. Walhamdulillah. Hamdan. Kathiran. Tayyiban. Mubarakan fih. Ala kulli hal. Allahu akbar. Kabira. Allahu akbar kabira. Kibriya. Rabbina. Wa jalalatuhu. Wa qudratuhu. Bikulli makanin. Allahumma. In kunta. Amrattani. Litaqbida. Ruhi. Fi awwali. Maradi. Hadha. Faj'al ruhi. Fi arwahi. Man sabaqat. Lahum. Minkal husna. Wa ba'idni. Minan nar. Kama ba'anta. Awliya'aka. Alladhina sabaqat. Lahum. Minkal husna. Amin ya rabbal alamin. Saya ijazahkan doa ini pada semua jemaah yang hadir pada malam ini. Saya karang beberapa buah kitab lagi tuan-tuan, termasuk ada satu kitab yang saya susun dengan orang rumah saya, doa kitab Ud'uni, kumpulan doa-doa daripada Al-Quran mengikut surah-surah. Mengikut surah Al-Baqarah, surah Al-Imran, dan ada doa-doa yang Allah ajar pada kita supaya kita berdoa, supaya kita minta dengan Allah. Ini kitab ni saya karang, kitab ni tuan-tuan bolehlah balik nanti tuan-tuan susun balik surah Asy-Syu'ara. Dalam surah Asy-Syu'ara ni kemudian ada doa. Doa untuk apa dia tu? Saya sebut doa untuk mohon agar dikurniakan ilmu dan dihubungkan dengan orang yang saleh. Ini di antara dalam surah Asy-Syu'ara dan sebagainya. Doa ni banyaklah, termasuk doa-doa tertentu yang saya sebut, tulis balik. Doa-doa ni. Ni sebuah macam kumpulan doa-doa dalam Al-Quran Karim. Yang saya kumpulkan dan saya keluarkan demikian. Saya karang kitab-kitab ni kerana saya bangunkan Ma'had Tahfiz bagaimana yang disebut oleh pengurusi sebentar tadi lah. Saya ada lebih kurang 5 buah sekolah tahfiz, 1 college yang saya bangunkan. Saya ambil anak-anak yatim, saya tanggung mereka menghafal Quran, dan orang-orang miskin. Lebih kurang 5 buah tempat yang saya bangunkan. Saya bangunkan di Kelantan, saya bangunkan juga di Jantuk Pahang, saya bangunkan juga di Shah Alam, kemudian saya bangunkan juga di Kuala Terengganu, kemudian saya bangunkan di Pulau Langkawi. Satu lagi Pulau Langkawi. Kalau ada anak-anak yatim, orang miskin yang nak menghafal Quran, saya alu-alukan sangatlah datang ke sekolah saya. Kemudian kita tanggung sepenuhnya mereka menghafal Quran di tempat tersebut. Dan saya bangunkan tempat tu, saya wakafkan kawasan tersebut untuk dibangunkan menjadi tempat yang mereka menghafal Quran. Saya bantu juga anak-anak yatim di selatan Thailand. Selatan Thailand yang mak ayah mereka tembak mati. Saya ambil anak-anak yatim tersebut. Asalnya 22 orang je pelajar. Sekarang ada lebih kurang 850 orang pelajar yang sedang menghafal Quran, anak-anak yatim Thailand. Tiap-tiap bulan saya hantar dana lebih kurang 30,000, 40,000 sebulan bagi membiayai mereka tersebut. Macam mana cara saya buat?
Saya suruh mereka bela lebah. Lebah menghasilkan madu. Madu ni mereka letak depan mereka. Mereka bangun tahajud malam-malam. Anak-anak yatim tersebut, orang susah tersebut, dia doa pada Allah. Doa lebih kurang mereka sujud selama 3 jam setiap pagi. Kemudian mereka hantar madu tu ke Shah Alam. Saya gunakan untuk perubatan Islam. Orang yang kena sihir, saya kata minum air madu. Yang kemudian saya suruh buat amalan, minum air madu. Rasulullah pun sebut, biasakan hidup kamu dengan minum air madu. Alaikum bil asal. Biasakan hidup kamu dengan minum air madu. Kalian nak rasa nikmatnya air dalam syurga Allah di dunia ini lagi, Rasulullah kata ambil air madu tersebut, sejukkan dia. Sejuk tu, siapa yang minum air madu yang sejuk, madu tu campur dengan ais suam, kacau, kemudian letak dalam peti ais. Dah sejuk dah, hidangkan pada keluarga masing-masing. Nikmatnya Rasulullah kata, di antara nikmat-nikmat air dalam syurga Allah di dunia ini sendiri. Ini Allah jadikan demikian. Cuba buat amalan lah. Termasuk saya dapatkan safran daripada Iran. Ibu-ibu yang ayah-ayah yang payah nak dapatkan safran tu, boleh dapatkanlah safran di luar nanti. Safran ni untuk kegunaan kita buat masakkan dalam minuman, dalam makanan kita. Dan di antara herba yang termahal dalam dunia, safran ni. Tapi saya dapat dengan murah je. Tuan-tuan pergi Mekah, Madinah pun tak dapat. Dengan harga ni, ni pun untuk dana pada sekolah saya lah. Mudah-mudahan dia akan jadi dapat demikian. Kalau tuan-tuan tak dapat yang lain, tuan-tuan akan ambil pamphlet ni lah. Pamphlet sekolah saya ni. Pamphlet ni ambil percuma je. Dan ada nombor akaun sekolah saya. Tuan-tuan pergi mana-mana bank, berdiri depan mesin bank tu, semayang sunat istikharah dulu senang situ. Nak infak tak infak, nak derma tak derma. Mudah-mudahan Allah panjangkanlah pahala kita. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah lana sudurana wa hassin akhlaqana wa yassir lana umurana. Ya Allah, ya Tuhan kami, menjelang hujung tahun dalam kalender Islam ini, ya Allah, kami masih lagi berada di atas muka bumi kamu ini, ya Allah. Dengan dosa-dosa yang banyak ini, ya Allah, kami tadahkan tangan di malam yang baik ini, ya Allah, agar kamu ampunkan dosa besar kami dan dosa kecil kami, ya Allah. Dosa yang sengaja dan dosa yang tidak sengaja, ya Allah. Di malam ini, ya Allah, kami datang bersimpuh di dalam rumah kamu ini, ya Allah, agar kami mengharapkan barzah kami menjadi barzah yang indah, ya Allah. Kami datang di dalam rumah kamu ini, ya Allah, saat mana kepenatan hidup kami di dunia ini terlalu rencam, ya Allah. Ya Allah, kami tadahkan tangan ini, ya Allah, memohon agar kamu rungkaikan permasalahan hidup kami ini, ya Allah. Kamu tunjukkanlah jalan hidup kami yang lurus, ya Allah. Kamu jauhkanlah kami daripada teman-teman yang menyesatkan kami jalan hidup ke akhirat nanti, ya Allah. Kamu anugerahkan pada kami pemimpin-pemimpin yang saleh, ya Allah. Kamu jadikanlah dalam kehidupan kami ini hamba-hamba yang saleh, yang sentiasa hidup bersama dengan kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami dalam berusaha untuk membangunkan keluarga kami, ya Allah. Kamu bantulah kami daripada hutang piutang yang banyak ini, ya Allah. Kamu selamatkanlah kami daripada bebanan tanggungan dosa-dosa ini, ya Allah. Kami pohon pada kamu, ya Allah, agar kamu kurniakan pada kami anak-anak yang saleh, ya Allah. Kamu jadikan kekeluargaan yang jauh daripada berantakan, ya Allah. Kamu tenangkanlah kekeluargaan kami, ya Allah. Kamu rahmatilah perjalanan kekeluargaan kami ini, ya Allah. Kamu tunjukkanlah kehidupan kami, kehidupan yang saleh, ya Allah. Ya Allah, ringankanlah tubuh badan kami untuk mentaati perintah kamu, ya Allah. Lancarkanlah bibir kami dalam menyebut nama kamu, ya Allah. Senangkanlah ingatan kami dalam menghafal ayat-ayat kamu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, izinkan bibir kami menyebut La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di akhir perjalanan hidup kami nanti, ya Allah. Saat terbujur kaku jenazah kami nanti, ya Allah, kamu ampunkanlah dosa kami, ya Allah. Saat mana dimandikan jenazah kami nanti, ya Allah, kamu gugurkanlah dosa kami dengan guguran air yang merenjis badan kami itu, ya Allah. Saat mana diusung untuk disolatkan kami nanti, ya Allah, kamu pilihlah anak kami yang paling saleh, ya Allah, yang akan mengimamkan solat jenazah kami nanti, ya Allah.
Ia akan mengusung jenazah kami nanti ya Allah. Ia akan membawa kami ke liang lahat nanti ya Allah. Saat mana diturunkan jenazah kami ke barzah nanti ya Allah, rahmatilah kami ya Allah. Ringankanlah himpitan kubur itu ya Allah. Ya Allah, wangikanlah kubur kami dengan wangian raihan ya Allah. Lapangkanlah kubur kami ya Allah. Kamu jadikanlah kubur kami di antara taman pada taman-taman syurga ya Allah. Di malam pertama kami di barzah nanti ya Allah, kamu ketemukanlah kami dengan arwah ayah kami ya Allah. Arwah datuk nenek moyang kami ya Allah. Arwah anak-anak kami ya Allah. Arwah pasangan hidup kami yang telah meninggal dunia sebelum daripada kami di Illiyin ya Allah. Saat-saat sebegini ya Allah, kerinduan itu sering kali bertandang dalam hidup kami ya Allah. Rindu saat kami membesar di atas dukungan arwah ayah kami dahulu ya Allah. Rindu saat kami tertidur di atas ribaannya dahulu ya Allah. Rindu saat kami bangun di penghujung malam, kedengaran esakan tangisan arwah ayah kami ya Allah. Berdoa dan berdoa pada kamu ya Allah. Rindu saat tangannya mengusap-ngusap kepala kami dahulu ya Allah. Rindu ya Allah. Kamulah yang mengetahui betapa rindunya kami saat-saat kami hidup dalam kekeluargaan yang indah itu ya Allah. Rindu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah doa kami ini menjadi balasan yang indah pada kuburan mereka itu ya Allah. Jadikanlah doa kami ini doa-doa anak yang saleh ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami terhadap kedua ibu bapa kami ya Allah. Khususnya dosa kami terhadap ibu kami ya Allah. Seketika dahulu ya Allah, kami mengakui kami pernah bercakap kasar di hadapan ibu kami ya Allah. Kami pernah menengking-nengking kata-kata ibu kami ya Allah. Kami pernah meninggikan suara di hadapan ibu kami ya Allah. Kami pernah melihat air mata ibu kami mengalir lesu di pipinya itu ya Allah. Disebabkan sikap dan peribadi kami ini ya Allah. Ampunkanlah dosa kami di kala itu ya Allah. Kami tidak sengaja melukakan hati ibu kami ya Allah. Kami tidak sengaja melukakan hati ibu kami ya Allah. Masih berbaki lagikah redha kedua ibu bapa kami itu ya Allah untuk kami ini ya Allah. Ampunkanlah dosa kami ya Allah. Ya Allah, kami tahu ibu bapa kami menyayangi kami ya Allah. Dalam kegelapan malam itu ya Allah, ibu kami memeluk kami dengan penuh kasih sayang ya Allah. Saat mana kami sedang tidur lena yang panjang itu ya Allah, terasa sejuk di pipi kanan dan kiri kami ya Allah. Dikucup oleh kedua ibu bapa kami ya Allah. Saat mana kami membesar ya Allah, ibu kami berhutang keliling pinggang ya Allah untuk membesarkan kami ya Allah. Saat mana kami melangsungkan perkahwinan ya Allah, ibu kami tersenyum indah melihat kekeluargaan yang kami bangunkan ini ya Allah. Ampunkan dosa kami pada mereka ya Allah. Ampunkan dosa kami terhadap mereka ya Allah. Ampunkan dosa kami terhadap kecuaian. Kami membesar anak-anak kami ya Allah. Kami mendidik keluarga kami ya Allah. Ampunkan dosa kami terhadap pasangan hidup kami ya Allah. Ampunkan dosa kami terhadap mereka dalam berkasarnya kekeluargaan kami ya Allah. Kami tahu ya Allah, ibu kami menyayangi kami ya Allah. Ya Allah, kerana dosa-dosa inikah pula ya Allah yang menyebabkan doa-doa kami tidak didengari lagi di sisi kamu ya Allah. Kerana dosa-dosa inikah pula ya Allah ujian hidup kami ini bertindan-tindan ya Allah. Kerana dosa-dosa inikah pula ya Allah yang menyebabkan doa-doa kami tidak lagi didengari dan dimustajab di sisi kamu ya Allah. Kerana dosa-dosa inikah pula ya Allah yang menyebabkan anak-anak kami enggan mendengar kata bicara kami ya Allah. Kerana dosa-dosa inikah pula ya Allah yang menyebabkan kami sukar untuk bangun di penghujung malam ya Allah. Kerana dosa-dosa inikah pula ya Allah yang menyebabkan hati kami menjadi sekeras batu ya Allah. Kerana dosa-dosa inikah pula ya Allah menyebabkan kami seringkali menjadi ujian-ujian ini ya Allah. Ya Allah, seburuk mana pun kami ini ya Allah, sejahat mana pun kami ini ya Allah, sejijik mana pun dosa-dosa yang pernah kami lakukan di dunia ini ya Allah, segunung mana pun dosa yang pernah kami lakukan di dunia ini ya Allah,
Pandanglah kami dengan pandangan rahmat kamu, ya Allah. Pandanglah kami dengan pandangan rahmat kamu, ya Allah. Pada siapa lagi kami mampu membaca doa ini, ya Allah. Pada siapa lagi yang mampu kami menadah tangan ini, ya Allah. Kecuali kamulah yang maha mendengar setiap rintihan hamba-hambamu, ya Allah. Rabbana alaika tawakkalna. Wa ilaika anabna. Wa ilaika al-masir. Rabbana ja'alna muqimas salah. ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.